suka saya sentuh sikit berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang pegang Quran tu boleh buka suratul Fatihah, muka surat depan sekali. Sebab apa? Sebab suratul Fatihah ni adalah surah yang wajib kita baca dalam solat. Surah Al-Fatihah ni adalah rukun qawli. Rukun qawli ni maksudnya wajib kena baca kuat. Kuat tu maksud dia suara telinga kita kena dengar. Tak boleh baca dalam hati. Walaupun imam, walaupun makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'lamu wa ta'lamu wa tadhakkaru wa tadhakkaru wa nafa wa lantifa' wa la ifada wa la istifada. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajha maradati wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan baca Quran Jadi kalau tuan-tuan nak ambil mushaf Quran pun bagus juga, insya-Allah boleh dirujukan. Jadi malam ni malam terakhir kuliah maghrib kita. Kemudian makan bercuti lah. Seperti yang kita sedia maklum, kita akan bercuti selama 2 minggu. Tapi bukan cuti betul-betul, bukan cuti tak semayang langsung. Semayang tetap kena semayang. Cuma kita berjemaah di rumah dan kita gunakanlah peluang ni untuk kita menghidupkan solat berjemaah di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Jadi kita jangan takut tuan-tuan untuk jadi imam dalam rumah kita. Kadang-kadang kita sebab takut nak jadi imam, jadi kita semayang tu seorang-seorang. Jadi jangan begitu. Kita semayang berjemaah, insya-Allah. Walaupun kita serba kekurangan, tak ada siapa yang sempurna, tapi kita berani menghidupkan jemaah dalam rumah kita. Sebab apa? Sebab bawa berkat, insya-Allah, dalam rumah kita. Dan kita gunakan, manfaatkan waktu kita dalam rumah kita nanti untuk bacaan Al-Quran, untuk kita periksa bacaan Quran anak-anak kita ataupun cucu kita ataupun pasangan kita. Maka kita lebih kepada bukan mengajar. Kita cakap apa, kalau segan kan, segan lah Ustaz, saya tak reti nak mengajar Quran. Bukan mengajar, kita sekadar berkongsi ilmu tu dengan keluarga kita di rumah, insya-Allah. Jadi nak jadi imam kat rumah ni tak susah pun. Kalau kita jadi imam kat rumah, sama kita dah biasa berjemaah di sini, baca kuat, cuma baca kuat aja. Dan kita niat jadi imam. Yang lain semua jadi makmum belakang kita. Lepas habis semayang, saya tak kerti Ustaz nak zikir panjang-panjang. Tak payah susah-susah. Baca yang pendek, paling pendek kita baca lepas semayang tu baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai habis. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian berzikir je. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Lepas tu doa. Saya tak reti Ustaz doa bahasa Arab, tak hafal Ustaz. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Tak wajib doa bahasa Arab. Tak wajib doa bahasa Arab. InsyaAllah. Jadi kita cuba hidupkan jemaah di rumah kita. Mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah di rumah kita. Dan kita hidupkan juga pembacaan Al-Quran. Jadi malam kita punya kelas ni sebenarnya kelas tafsir. Tapi dah kuliah last ni, dia punya mood dah bertukar jadi lain sikit lah. Jadi saya ingat kita baca, saya nak share cara menghafal Al-Quran sebenarnya. Jadi kita boleh manfaatkan dekat rumah nanti macam mana kita menghafal Al-Quran. Tapi sebelum saya share teknik-teknik menghafal Quran ni, suka saya sentuh sikit berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang pegang Quran tu boleh buka suratul Fatihah, muka surat depan sekali. Sebab apa? Sebab suratul Fatihah ni adalah surah yang wajib kita baca dalam solat. Surah Al-Fatihah ni adalah rukun qawli.
Rukun qauli ni maksudnya wajib kena baca kuat. Kuat tu maksud dia suara telinga kita kena dengar. Tak boleh baca dalam hati. Walaupun imam, walaupun makmum. Walaupun kita makmum, kita kata imam dah baca kuat, saya baca dalam hati cukup lah. Tak boleh, tak sah semayang. Semayang fardu pun tak sah, semayang sunat pun tak sah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah ini rukun qauli mesti kena baca. Ramai orang kita dapati yang baca suratul Fatihah dalam hati. Dia tak datang semayang, takbir tu pun dah tak bunyi dah. Salah satu dah. Takbir tu pun sepatutnya rukun qauli, Allahu Akbar. Dia senyap aja. Ataupun dia takbir, Allahu Akbar, senyap. Baca Fatihah dalam hati. Tiba-tiba rukuk, Allahu Akbar. Ramai kita dapati begitu. Jadi, itu tak boleh. Suratul Fatihah ni mesti kena baca kok mulut. Kalau tidak, tak sah semayang kita. Baik kita imam, baik kita makmum. Imam dah baca kuat, saya makmum kena baca kuat juga, kena baca sampai telinga kita kena dengar. Jadi begitu, kat rumah kita pun, kita kena ajar keluarga kita baca suratul Fatihah ni, kena kok mulut. Tak boleh baca dalam hati. Dan suratul Fatihah ni tak boleh baca separuh-separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Separuh saja, awal ayat je bunyi. Hujung ayat dah tak bunyi pun tak sah juga. Dia kena jelas daripada awal sampai hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Kena jelas daripada awal sampai habis. Baik imam, baik makmum kena baca. Setiap rakaat kena baca begitu, jelas daripada awal sampai habis. Tak boleh satu huruf pun yang tenggelam, ya. Dan suratul Fatihah ni tak boleh kita tukar huruf. Kalau ada tukar huruf, maka tak sah semayang kita. Sebab rukun qauli, dia tak boleh tukar walaupun satu huruf. Jadi kita baca sikit sekali lalu lah. Kita baca sekali lalu suratul Fatihah ni. Kita betulkan tempat-tempat, orang kata poin-poin yang selalu berlaku kesalahan ni. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat sini yang banyak berlaku kesalahan adalah dekat huruf ha. Ramai orang baca Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rahman, bukan Rahim, Rahman, Rahim. Ini kalau bahasa Melayu kita sama aja. H tu dia tak ada ha, tak ada ha. Tapi kalau bahasa Arab dia ada ha, ada ha. Kalau ha simpul tu. Kalau ni ha, orang bagi ha pedas. Makan jadi ha. Kan, ha pedas. Maka ini ha pedas. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh Rahman, Rahim tak boleh. Mesti Rahman, Rahim. Begitu. Bukan kata, kena bunyi ala-ala Arab. Tak, bukan bunyi ala Arab. Itu mesti kena begitu. Ha, itu Rahman, Rahim bunyi dia. Jadi kesalahan, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Saya tak perasan lah Ustaz. Selama ni saya baca Rahman ke Rahman. Tak boleh lah main tak perasan begitu. Sebab ini rukun solat. Benda yang penting menentukan sah atau batal solat kita, mesti kena perasan. Mesti kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Okey, cuba tuan-tuan baca yang salah. Sebab saya kalau mengajar, saya selalu mengajar bukan yang betul, yang salah pun saya ajar juga. Sebab saya punya teknik, kalau kita tahu yang salah, baru kita tahu yang betul tu bagaimana. Cuba tuan-tuan baca yang salah, yang bukan ha. Bismillahirrahmanirrahim, yang salah. Saya baca, tuan-tuan ikut. Ni yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Yang betul, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu yang betul. Ada beza kan? Rahman dengan Rahman. Okey, begitu. Kita kena beza.
Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ini pun sama juga. Alhamdulillah. Yang banyak poin orang salahnya disebut Alhamdulillah. Bukan Alham. Sepatutnya Alham. Beza. Alham dengan Alham. Jadi ham, ha pedas kan? Kalau ha pedas Alham. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, alham, maka tak sah sembahyang kita. Sembahyang sunat pun tak sah, sembahyang fardu pun tak sah. Oh, saya tak perasan ustaz, saya baca selama ni alham ke alham. Tak boleh main tak perasan. Ini rukun menentukan sah atau batal solat kita, jadi mesti kena jaga. Ya. Cuba tuan-tuan baca yang salah. Saya baca bukan baca alham. Alham yang salah kan. Saya baca tuan-tuan ikut yang salah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Alham. Itu salah. Yang betul, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, itu betul. Nampak beza Alham dengan Alham. Itu. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ini pun sama juga. Tiga ayat ni kesalahan yang sama. Rahman Rahim. Ada orang baca Rahman Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Rahman Rahim tak boleh. Itu kita dah baca itu dah kita menukarkan huruf. Maka boleh batal sembahyang kita, sembahyang sunat atau sembahyang fardu boleh batal. Mesti kena baca Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Cuba tonton ikut. Saya baca, tonton ikut yang salah. Yang salahnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, itu salah. Jangan baca begitu. Itu salah. Bukan Ar-Rahman, Rahman. Yang betul Ar-Rahmanir Rahim. Okey, nampak Ar-Rahman. Jadi beza Rahman dengan Rahman. Berbeza. Maka beza yang sangat besar lah. Jadi kita kena jaga Rahman Rahim. Seterusnya ayat 4. Maliki Yaumiddin. Okey, ayat 4 ni rasanya tak ada isu sangat kot. Rasanya insya-Allah semua okey kot insya-Allah. Ayat yang middin middin sabdu tu kan jagalah, jangan midin kan, tapi selalunya semua baca sabdu kot kan. Maliki Yaumiddin mesti kena ada sabdu. Sebab dia kalau ikut kaedah huruf yang sabdu ni dia adalah merupakan dua huruf. Kalau dalam bahasa Arab kalau ada sabdu, maksud dia asalnya dua huruf digabung jadi satu. Jadi kalau kita baca tanpa sabdu, seolah-olah kita dah menghilangkan satu huruf. Jadi menghilangkan satu huruf membatalkan solat. Jadi kalau ada sabdu kena jaga. Maliki Yaumiddin. Middin kan. Jangan baca midin. Jangan Maliki Yaumiddin. Kan tu. Kena sabdu Middin. Okey, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, pertama sekali ya tu sabdu. Bagi melekat sikit. Iya tekan sikit dekat ya tu Iyyaka na'budu wa betul-betul dia melekat kan. Nampak dia melekat sabdu. Kemudian iyyaka na'budu. Na'budu itu ain. Na'budu. Jangan baca na'budu. Ada orang dia baca iyyaka na'budu. Na'budu. Nampak? Bukan na'. Dia ain kan? Ain. Na'budu. Okey. Cuba baca yang salah. Iyyaka na'budu. Itu salah. Yang betul Iyyaka na'budu. Okey tekan ain tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey.
Ini saya sentuh yang wajib-wajib je lah. Yang wajib-wajib je. Kalau nak sentuh yang detailnya semua panjang lah kan. Ini yang penting-penting je, poin-poin aja. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ihdinas sirat. Ramai yang baca ihdinas sira, si. Dia sebut si tu boleh senyum. Si salah. Sebab kalau dia sebut si tu boleh senyum, itu bukan sad. Itu sin dia sebut. Ihdinas sira. Kalau sad ihdinas sad, dia macam mulut ihdinas, dia macam muncung sikit. Ihdinas. Kalau sebut sad tak boleh nak senyumnya. Ya, tak boleh. Kalau nak sebut sad tak boleh senyum. Dia mesti ihdinas angin kan. Ihdinas. Nampak. Kalau dia sebut ihdinas sira, boleh senyum pula. Salah lah tu. Itu dia tak sebut sad, dia sebut sin. Ihdinas sira. Salah Yang sebut betulnya bukan sin, sad. Ihdinas sad kan. Ihdinas sira. Okey, itu satu poin. Sad tu jangan ditukar jadi sin. Yang keduanya ta. Ta tu ihdinas siratal ta. Ta ni ata. Dia ada qalqalah dia. Dia qalqalah ata aba aja ada kan, 5 huruf qalqalah kan. Ta ni salah satu ata. Jadi dia angin ihdinas sirata ta. Kalau ta pipi kita ni dia tendang, angin tendang. Ta ada orang dia tendang belah kanan, ada orang dia tendang belah kiri. Sebab ada orang dia sebut ta, dia gunakan lidah dia letak kat gigi atas belah kanan. Ada orang dia sebut ta, dia gunakan lidah dia letak dekat bawah gigi sebelah kiri, terpulang masing-masing. Tapi mesti salah satu pipi dia macam ihdinas sirata kan, macam kalau ihdinas siratal mustaqim, tol kan, tol aja tak ada apa kan, tol tak ada pun pipi tendang tol. Itu salah. Itu kita tak sebut ta, kita sebut ta. Yang ta, alif ba ta kan. Ta tu cuma kita jadi to, tol. Itu salah. Dia bukan tol, dia tol. Jadi tuan-tuan boleh rasa pipi sendiri nanti. Tengok pipi mana, kanan ke kiri ke, dia mesti kalau sebut tol. Ihdinas siratal, dia mesti sebut, masa sebut tol tu mesti pipi kita pap tol. Sebab dia angin berkumpul, lepas tu pap dia lepas. Angin kumpul, tak dapat. Contoh ihdinas siratal. Okey, itu poin yang seterusnya. Jangan baca tol, baca tol. Ihdinas siratal. Okey. Okey, cuba yang tadi sad tadi lupa nak baca kan. Sad tadi ihdinas sira. Sepatutnya ihdinas sira kan. Kalau baca ihdinas sira. Cuba tuan-tuan baca yang salahnya. Ihdinas sira. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut yang salah. Ihdinas sira. Kan boleh senyum kan. Ihdinas sira. Itu salah. Jangan baca begitu. Yang betulnya ihdinas sira. Ihdinas sira. Cuba baca. Ihdinas sira. Okey, sad dia sad. Kemudian tol sama. Ihdinas siratal kan, tol. Cuba tuan-tuan baca yang tol aja, biasa aja, yang tak ada pipi, tak ada kembung angin tu. Yang ta biasa aja. Ihdinas siratal. Okey. Ihdinas siratal itu salah. Yang betulnya ihdinas siratal. Jadi kenapa saya suruh baca yang betul, baca yang salah? Sebab ada orang kata, ustaz sama je ustaz bunyi ustaz, tol. Saya yang betul pun begitu, yang salah pun begitu, tol. Maksud dia tak betul lah tu. Dan sebab dia mesti ada beza ta dengan ta. Dan baca tajwid ni sepatutnya dia kena berdepan dengan ustaz. Tapi kita baca ni supaya ada kesedaran lah. Jadi kalau kita betul serius, kita kena jumpa imam ke, ustaz mana-mana ke, ustaz tolong saya nak betulkan bacaan Fatihah saya, ustaz baca depan ustaz tolong tegur
yang saya salah tu ustaz tolong tegur. Begitu kita baca depan-depan bagi ustaz tu dengar kita punya bacaan, baru dah dia boleh tegur. Okey. Kalau macam ni saya pun tak dengar tuan-tuan punya bacaan pun jauh kan, tak dengar betul ke tidak. Okey, poin kita sebut poin-poin dia. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, qaf. Mustaqim. Banyak orang salah dia baca mustaqim. Dia bukan qaf, dia baca kaf. Mustaqim. Okey, cuba tuan-tuan baca yang betul. Mustaqim. Qaf dengan qaf. Cuba baca kaf aja, mustaqim. Mustaqim. Itu salah. Jangan baca begitu. Kalau baca mustaqim, boleh batal semayang kita. Dia sebab dia qaf. Okey, kita baca penuh ayat ni yang betulnya. Ihdinas siratal mustaqim. Okey Okey, segitu dah. Sebab apa? Sebab ni nak jadi imam ni kat rumah kan. Rumah semua nak jadi imam ni. Start subuh besok nak jadi imam ni. Kan? Baca surah pendek-pendek tak apa. Tak mesti kena wajib-wajib. Tak mesti kena surah panjang-panjang. Kalau ada Quran besar, rasa nak buka Quran besar kat rumah nak baca pun tak apa. Kalau orang canggih sikit sekarang ni, dia pegang handphone semayang, baca tak hafal, tak ada masalah. Tapi kena jaga pergerakan lah. Jangan 3 kali bergerak. Jangan ambil poket tangan bergerak banyak 3 kali lebih, batal semayang. Ada orang dia letak handphone dekat poket atas, mana tak ada poket kan. Allahu Akbar. Ambil dengan dia tangan gini kan. 1, 2. Dia kalau jari saja bergerak okey. Kalau pergelangan tangan ni bergerak, ini pun bergerak lebih 3 kali boleh jadi batal. 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut boleh jadi batal. Kalau dia jari saja bergerak, sam. Jari saja bergerak, ini tak bergerak, bahu tak bergerak, tangan ni pun tak bergerak, jari saja bergerak, okey, tak ada masalah. Begitu. Ataupun ada orang dia letak Quran kecil, pulanglah. Ataupun susah sangat, bacalah surah pendek-pendek je, tak apa. Kan? Cakap dekat isteri awak, janganlah komen saya ni bukannya imam Masjidil Haram. Cakap saya ni dah jadi imam dekat awak pun dah kira bersyukur dah. Kan begitu kan. Ramai orang dia kata ustaz stres lah ustaz, saya jadi imam kat rumah ustaz, banyak sangat makmum saya banyak komplain kat rumah. Banyak komplain kan. Siapa je lah buat macam mana. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi betul baca mustaqim. Okey. Ni ayat panjang sikit. Siratal ladzi. Okey, first kali sira sama juga. Point dia macam ayat tadi. Sira. Si jangan baca si. Sod. Kalau kita baca sira sambil baca si tu boleh senyum. Sira. Salah lah tu. Sebab boleh senyum. Si. Kalau sod mana boleh senyum? Sin je boleh senyum. Sin. Kalau sod dia tak boleh senyumnya. Mulut mesti muncung. Sira. Nampak? Sira. Nampak? Siratal. To. Jaga sekali lagi to. Dia bukan ta aja, bukan tol aja. Bukan tol. Tol. Nampak ni. Tol. Tak tahu lah tuan-tuan nampak tak? Tol dengan pipi kan. Kita boleh rasa. Tol pipi tenang. Siratal ladzi ni. Ramai salah. Siratal ladzi zal kat situ kan. Ramai yang baca siratal lazi. Siratal lazi. Zi tak boleh. Zi tu zai. Zai. Dia bukan zai, dia zal. Alif bata aja kha dal zal. Zal ni macam mana? Zal ni lidah keluar sikit. Ni gigi kita dekat atas. Dengan gigi ni, gigi kita. Lidah kita ni dia terkeluar sikit daripada gigi ni. Jangan letak dalam. Terkeluar sikit. Boleh nampak kan? Terkeluar sikit lidah. Ladzi. Siratal ladzi. Dia lembut je. Dan sentuh gigi tu pelan je. Cuba tuan-tuan sebut. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Dia lembut aja. Ladzi. Lembut. Ladzi. Dia sentuh pun pelan-pelan je. Ladzi. Cuba tuan-tuan sebut. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Kan? Itu tak boleh. Kalau sebut siratal ladzi tu
boleh batal semayang. Bukan isu main-main ni. Ini bukan benda boleh buat main. Ini rukun qauli. Kalau siratal lazi, salah. Kita dah mengubah satu huruf daripada suratul Fatihah. Mesti siratal lazi. Lazi. Okey. Okey, cuba tuan-tuan sebut yang betul. Siratal lazi. Okey, lazi. Kemudian an'amta alaihim. An'amta. An'amta ni ramai yang salah sebabkan ain kan, ada ain an'amta. Dia yang first hamzah an. An biasa cuma an. Yang kedua ain am. Ya. Jadi yang first hamzah, yang kedua ain. An'amta. An'amta. Yang first sebut relax an, yang kedua baru tekan ain. An'amta. Ada orang yang salahnya disebab dia nak terlalu jaga ain ni, jadinya dua-dua disebut ain. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Dua-dua disebut ain. Tak boleh. Kalau dua-dua disebut ain, boleh batal solat. Semayang fardu ke, semayang sunat ke, imam ke, makmum ke, semayang sendiri ke, boleh batal sebab dia sebut dua-dua ain. Siratal ladzina an'amta. Sebab tu surah Fatihah ni surah yang paling first, surah yang paling kita kena betulkan sebutan huruf dia. Quran tebal ni, macam ni Quran tebal ni, yang paling penting sekali dia betulkan adalah muka surat yang pertama tu. Suratul Fatihah, 7 ayat ni. Sebab apa? Sebab kalau dalam semayang kita baca surah lain, ada salah tajwid ke salah apa, dia tak batal solat. Tapi kalau suratul Fatihah, kalau ada salah, dia boleh membatalkan solat kita. Jadi sebab tu dalam Quran ni, ada 114 surah dalam Al-Quran ni, yang paling penting untuk kita betulkan dan kita belajar adalah suratul Fatihah, muka surat yang pertama tu. Yang tak sampai satu muka surat pun tak penuh, 7 ayat disusun buat bulat. Kalau buat disusun buat betul-betul penuh tu, rasanya sikit tebal ni, berapa baris je agaknya, mungkin 5 baris je agaknya kot kan. Macam itu. Okey, mana tadi? Na'amta. Okey, cuba tuan-tuan sebut yang salah. Dia sebut dua-dua ain. An'amta. Sedap bunyi kan? Bunyi dia sebut memang sedap. Memang sebut sedap. An'amta. Sedap bunyi dia kan, tapi salah. Kan? Sedap sebut tapi salah. Bukan begitu. Bukan an'amta, bukan. An. Yang first sekali tu hamzah. An'amta. Okey. Okey. Yang betul. Siratal ladzina an'amta. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sekali lagi ain. Alaihim. Alaihim. Jangan baca alaihim je. Jangan baca alaihim. Kalau alaihim, tak boleh lah. Kita baca Cuba tuan-tuan baca yang salah. Alaihim. Itu salah. Bukan alaihim, dia ain. Alaihim. Jadi sebab tu kita baca kena relax. Sebut satu-satu. Tak boleh baca laju-laju, tak boleh kelang kabut. Kena baca slow, tenang, setenang yang mungkin. Kalau kita nak baca nak cepat, memang tak boleh nak jaga. Siratal ladzina an'amta alaihim, memang tak boleh. Dia kena baca pelan-pelan, relax. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nampak? Pelan-pelan, relax. Alaihim ghairil. Jangan real, tapi ni tak batal semayang lah. Kalau sepatutnya real, tapi kalau baca real tak tepat lah, tapi tak batal semayang. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdu. Selalu orang sebut macam mana? Maghdu, betul lah kan? Ghair ni kan? Maghdu. Okey. Maghdu, dot ni. Ada orang sebut maghdu. Dal. Maghdu, dal. Kan? Maghdu. Bukan maghdu, dia bukan dal, bukan du. Dia du, dot. Dot ni pun sama juga. Dia macam to tadi, dia ada angin. Dot. Ada orang sebut dot
dia lidah sandar dekat bawah gigi belah kanan, dot. Ada orang dia sebut dot, dia sandar dekat bawah gigi belah kiri, pulang masing-masing. Yang penting salah satu pipi mesti akan kembung. Dot, dot, nampak? Bu. Jadi kalau sebut bu, tak tahu betul ke tak betul, pegang pipi. Bu. Pegang kiri atau kanan. Mesti salah satu akan kembung. Bu. Dia bu, bukan du. Kalau du aja, du dengan dodol kan, du kan salah. Ramai orang baca maghdu, ghairil maghdu. Itu bukan dal. Kalau dal tu du kan, dia bu. Maghbu. Nampak? Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Cuba tuan-tuan baca yang salah. Maghdu je. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak senang kan? Maghdu kan? Tapi salah. Bukan maghdu. Dia mesti kena dot. Bu kan? Bu. Okey. Cuba tuan-tuan baca yang betul. Ghairil maghdubi alaihim. Okey, maghdu. Okey, dia mesti bu, mesti pipi dia pam tendang salah satu, sama ada kiri atau kanan dengan maghdu. Okey, sama macam ta tadi, ihdinas siratal, mesti dia tendang. Angin kita boleh rasa kan salah satu. Kalau boleh anak-anak kita ajar sebutan yang betul. Jangan sekadar anak kita tu dah hafal Fatihah, okey dah, bukan. Kalau boleh dia anak kita tu bukan sekadar hafal Fatihah, tapi anak atau cucu tu biar sebutannya tu betul. Jadi dia senanglah kan, didikan masa kanak-kanak ni mudah. Orang kata nak melentur buluh ni direbungnya kan, jadi mudah kan, jadi sebut lidah. Huruf Arab ni tuan-tuan, insya-Allah semua orang boleh sebut. Kalaulah ustaz payahlah ustaz huruf Arab ni, saya orang Melayu tak boleh sebut lah. Kalau tak, Allah Maha tahu. Kan, Allah Maha tahu. Jadi Allah tahu lidah kita ni memang boleh sebutnya. Cuma latihan aja. Dengan latihan aja. Kita perlukan latihan. Latihan lah. Kan gitu je. Okey. Macam bawa kereta. Bawa kereta kan mula-mula kita susah nak masuk gear pun semua tak ingat lah. Kena tekan clutch. Lepas tu kena masuk gear. Lepas tu tekan clutch pelan-pelan. Sambil lepas clutch tu kena tekan minyak pelan-pelan. Kalau jangan kan. Kena macam mula-mula je susah, tak ingat tekan kelas dulu, minyak dulu, mula-mula je. Dah lama-lama kita sambil menyembang je, masuk gear, tangan kaki bergerak, tekan kelas apa semua, sambil menyembang kan, buat macam tu lah Quran. Dia bila orang kata apa, bila dijadikan latihan kan, jadi dia akan mudah. Berapa jam sikit lagi, 2 minit lagi. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Okey, last. Waladdallin. Okey, waladdallin ni pun sama juga. Jangan baca waladdallin, do je, dal je bacanya. Maka salah. Cuba tuan-tuan baca yang salah. Waladdallin. Senang sebut dengan waladdo, tapi salah. Yang betulnya waladdo. Sama macam tu dia, dot. Waladdo. Macam tu. Dia akan terkumpul dulu sebab dia ada sabdu. Dia akan melekat dulu. Dia angin tu akan terkumpul. Lepas tu pipi kita akan kembung sebab angin terkumpul. Lepas tu kan, angin tu keluar sebab tu pipi kita macam tu kan. Waladdallin. Tu kena jaga. Ni susah sikit kot, panjang, ayat dia panjang kan, tapi insya-Allah senang, boleh insya-Allah. Okey, saya baca satu ayat ni full. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis insya-Allah. Jadi sampai itu saja, waktu pun dah habis. Baca Quran tuan-tuan,
Tak ada lagu tak apa, yang penting tajwidnya betul. Orang Melayu kita dia suka belajar lagu, dia suka belajar taranum, tapi tajwidnya dia abaikan. Maka itu salah. Jadi sekadar itu saja. Saya ucapkan semoga berjaya lah insya-Allah. Jadi dekat rumah. Kita jumpa lagi 2 minggu nanti. Mudah-mudahan semoga berjaya semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.